bertemu lagi dalam segmen Realiti Rakyat bersama saya Gigi dan juga Naila. Tadi kita telah membincangkan mengenai masa hadapan sistem pendidikan kita pasca PKP. Semalam satu pengumuman dari Menteri Pelancongan Seni dan Budaya iaitu satu plan pemulihan pelancongan dan kebudayaan yang efektif akan digerakkan dengan kadar segera bagi membolehkan ekonomi negara pulih dalam tempoh terdekat. Dan pengumuman itu juga seakan-akan memberikan kelegaan kepada pemain industri dan harapan agar sektor pelancongan akan dapat mula pulih beransur-ansur. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, kita nak lihat bagaimana reaksi salah seorang pemain industri. Kita bersama Encik Suhairi Sulaiman, Pengerusi Pertubuhan Penginapan Kediaman Pelancongan Malaysia, MARTA. Selamat pagi, Assalamualaikum Encik Suhairi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa khabar? Dan sejak ada pengumuman mengenai sektor pelancongan domestik boleh beroperasi semula, bagaimana sambutan setakat ini? Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab membenarkan rentas negeri dimasukkan rentas negeri. Ini cabaran gembira lah buat semua pengusaha-pengusaha home to stay ataupun kita panggil penginapan pelancongan jangka pendek ini. So besar rahmatlah bagi kami pengusaha-pengusaha sebab kami boleh menjalankan perniagaan setelah hampir 3 bulan tak ada tempahan. Alhamdulillah. Dan bagaimana dari segi pasca PKP kita masuk fasa pemulihan ini, apa yang dia akan lakukan oleh hos-hos penginapan kediaman seperti yang direpresentasikan oleh MARTA ini dalam mengadaptasikan normal baharu? Apa contoh garis panduan yang akan diamalkan? Okey, antaranya kami alhamdulillah kami telah pun memberi garis panduan kepada pengusaha-pengusaha home to stay ini. Jadi yang paling penting sekali adalah kita nak memastikan rumah yang disediakan tetamu itu berada dalam keadaan bersih dan selamat. So paling penting sekali, perkara paling penting ialah mereka perlu sanitasi rumah mereka. Alright, pastikan rumah mereka bersih. Jadi segala kelengkapan yang lama-lama itu dibersihkan, kemudian dicuci dengan sanitizer, kemudian mengambil suhu. Kemudian kami juga menyarankan agar mereka mengambil menyediakan borang pengisytiharan kesihatan agar kita dapat mengekang wabak COVID ini daripada belakang tetamu itu. Kita nak kena pasti bahawa mereka itu tidak terdedah dengan wabak ini. Tadi Encik Suhairi ada sebut home to stay. Boleh jelaskan apa sebenarnya dimaksudkan dengan home to stay ini? Dan saya difahamkan ada sedikit pertikaian antara penggunaan terma home to stay dan juga penginapan jangka pendek ini. Jadi boleh Encik Suhairi jelaskan? Okey, secara asasnya homestay, penggunaan perkataan homestay di Malaysia ini adalah untuk program homestay di bawah MOTEC. Jadi mereka menginap dan mengamalkan kehidupan bersama keluarga lah. So itu basically penggunaan homestay. Tapi ramai di Malaysia ini telah menggunakan perkataan penggunaan ini sebab dia mudah. Sebab dah memang jadi normal perkataan homestay ini. Jadi usaha kami pula adalah kami nak membezakan perniagaan ini. Sebab homestay di bawah MOTEC ini adalah homestay yang minat bersama keluarga. Dan penginapan jangka pendek ini, rumah sewa harian ini kami nak brandkan kepada home to stay. Supaya ada perbezaan daripada homestay dan juga home to stay ini. Jadi bila ada perbezaan tu, jadi kita industri ini dapatlah berkembang secara sendirinya. Kita tidak menggunakan konsep yang daripada perniagaan yang lain. So itu kami dalam usaha ke arah itulah. Encik Suhairi melihat kepada normal baharu ini dan juga ada beberapa langkah yang diambil oleh pengusaha dan juga hos-hos rumah kediaman itu. Bagaimana kita nak memahami, adakah ia membebankan, adakah ia akan menjejaskan kos? Maksudnya adakah kami sebagai pelanggan ataupun sebagai pelancong akan menghadapi satu kenaikan harga nanti? Okay. Secara dasarnya dari kenaikan harga itu tidaklah terlalu ketara. Cuma yang perlu kami lakukan adalah kami melibatkan kos yang agak tinggi sedikitlah daripada biasa. Contohnya nak sanitasi rumah,
kemudian nak menyediakan sanitizer, kemudian sanitizer memerlukan PPE. So ini sikit sebanyak membebankan sedikitlah pengusaha home to stay ini. Namun dari segi harga ini pada waktu dan ketika ini rata-rata pengusaha home stay ini tidak menaikkan harga sebab kita faham dan kita sedar bahawa pada masa dan ketika ini masing-masing terbeban dalam keadaan dalam situasi COVID ini. Masing-masing ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada yang gajinya separuh. Jadi rata-rata pengusaha tidak menaikkan harga. Cuma kita terbeban sedikitlah dengan keadaan ini dan kita mengharapkan jugalah dalam rasa terbeban ini kerajaan dapat membantu kita lah pengusaha-pengusaha homestay ini supaya ada dana khas yang boleh disalurkan kepada Marta untuk kita bantu rakan-rakan home to stay ini dari segi penyediaan rumah yang bersih dan selamat ni. Dan Encik Suhairi, semalam Kementerian Motek ada umum akan akan merangka satu pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan yang efektif dalam masa yang terdekat. Apa yang diharapkan pihak Pertubuhan Marta? Okey, kita menyambut baik apa yang telah diumumkan oleh YB Menteri semalam. Alright. So apa yang kita harapkan daripada pengumuman semalam ialah kita tak nak tercicir dari segi pembiayaan sektor pelancongan ini. Alright. So untuk pengetahuan penginapan jangka pendek ini masih lagi belum diregulasikan oleh kerajaan. So kita menantikan berita baik daripada kerajaan ini sebab setelah sekian lama kita menanti dan kita mengharapkan juga kerajaan dapat menyediakan pembiayaan kepada sektor pelancongan home to stay ini dan kami harapkan dapat bantuan ataupun geran kewangan bagi kita mengembangkan bisnes home to stay ini kepada dalam industri terutama di luar bandar. Bercakap mengenai bantuan ya Encik Suhairi, baru-baru ini mengenai pelan pemulihan penjana itu juga ada diumumkan oleh Perdana Menteri. Bagaimana kita nak tahu industri rumah penginapan kediaman ini menerima manfaat daripada pakej penjana, insentif kerajaan memperkasakan semula industri pelancongan. Bagaimana Encik Suhairi melihat daripada pelan penjana itu sendiri? Okey. Daripada pelan penjana itu apa yang kami harapkan ialah kerajaan telah menggalakkan nak beralih kepada digitalisasi perniagaan. So kebanyakan program kerajaan seperti platform e-dagang. So kita kalau boleh kita nakkan secara menyeluruh. Satu dari segi latihan yang disediakan. So kita harapkan latihan onboarding yang boleh dilaksanakan oleh pada PKS Mikro terlibat dalam perusahaan home to stay ini. Kemudian dari segi pengembangan perniagaan yang untuk industri homestay ini itu juga kita perlukan dana daripada kerajaan. So kita berharap kerajaan boleh bersama dengan Marta memberi peran kepada Marta untuk bersama-sama membantu meningkatkan daya saing industri home to stay ini agar lebih baiklah. Baik Encik Suhairi, selain daripada norma baharu dari sudut SOP, garis panduan keselamatan dan kebersihan dan sebagainya, tetapi apa mungkin pembaharuan, contoh-contoh idea yang diamalkan, dipraktikkan oleh Pertubuhan Marta dan juga home to stay yang lain? Apa contoh idea baharu yang akan dipraktikkan pasca PKP ini? Mungkin ada pembaharuan pengajaran yang boleh diambil daripada pandemik ini? Okey, dari segi pengajaran yang diambil paling penting sekali ialah mengamalkan kebersihan. Okey, paling penting sekali mengamalkan kebersihan. So pengusaha-pengusaha homestay perlu menyediakan rumah bersih dan selamat. Rumah bersih dan selamat supaya tetamu yang datang itu yakin dengan produk yang kita ada. Selain itu juga apa yang kita harapkan ialah kita nak menarik pelancong ataupun peminat datang ni, mereka perlu menyediakan pakej-pakej yang lain yang menarik pelancong datang. Sebagai contohnya
kebanyakan pusat-pusat pelancongan ni masih lagi belum dibuka. So apa yang kita boleh sediakan ialah kita sediakan package-package yang ada di luar yang berada di kawasan rumah. Sebagai contohnya kita perlu menyediakan package-package menyediakan masakan untuk keluarga ataupun menyediakan games ataupun event untuk keluarga di homestay kita. Bagi homestay yang berkapasiti besar. So ini boleh dibuat oleh usaha-usaha homestay lah. Home to stay. Ya, satu idea yang menarik dan terima kasih Encik Suhairi Sulaiman kerana sudi bersama kami di segmen Realiti Rakyat dan kita harapkan perkembangan yang menarik yang sangat baik untuk industri pelancongan kita di masa hadapan pasca PKP ini dan manfaat banyak didapati daripada plan package pemulihan yang akan diumumkan oleh Kementerian Budaya Seni dan Budaya itu nanti. Ya, rasanya kita sudah habis segmen Realiti Rakyat berakhir di sini dan terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad dan saya Nala Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.